Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan di bawah perincian waktu-waktu yang terlarang untuk kita bersembahyang. Saudara-saudara, di dalam perbincangan ini kita boleh melihat daripada beberapa sudut. Yang pertamanya, tahap ataupun status tahap larangan di dalam Islam terhadap sembahyang yang didirikan itu. Para ulama berbahas panjang, dan sekiranya kita membuat kesimpulan, tahap larangan itu ada 3 yang disebutkan oleh mereka. Yang pertamanya, kelompok yang meletakkan larangan itu adalah larangan haram,
Jadi kita sembahyang pada masa itu haram. Yang kedua, khalayak ulama yang meletakkan larangan itu berstatus makruh tahrim, makruh yang berdosa, makruh yang menghampiri haram. Dari sudut kesan akhirnya sama dengan haram, yaitu berdosa. Dan yang ketiga, terdapat khalayak yang meletakkan larangan makruh tanzih, makruh yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh syarak. Jadi bila sebut waktu terlarang untuk kita sembahyang, maka itulah statusnya. Saudara-saudara, di manakah waktu-waktu yang terlarang untuk kita mendirikan sembahyang itu? Waktu-waktu yang terlarang untuk kita mendirikan sembahyang itu terdapat 5 waktu yang terbahagi kepada 2 bahagi. 5 waktu itu terbahagi kepada 2 bahagi. Saudara-saudara, yang pertamanya, larangan yang berkait dengan waktu. Dia ada 3 larangan yang berkait dengan waktu itu. Yang pertamanya, semasa matahari sedang bergelut untuk timbul, sebelum melepasi ufuk keluarnya, yaitu selepas bermula daripada waktu habis subuh dengan timbulnya sedikit wajah matahari di sebelah timur itu, kalau di tempat kita, telah menunjukkan habisnya waktu subuh, maka waktu itu terlarang untuk kita mengerjakan sembahyang sehinggalah matahari itu keluar melepasi tempat keluarnya. Sekiranya kita melihat perbincangan yang berbagai, daripada selepas 2 minit 48 saat sehinggalah seterusnya. Jadi sebelum itu terlarang. Apabila matahari mula menjenguk, menampakkan wajahnya, bermula larangan itu sehingga sebelum melepasi 2 minit 48 saat. Yang kedua, semasa matahari rembang. Rembang ialah saat yang berlaku sejurus sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur berlaku apabila berlaku gelincir, kecondongan sedikit ke barat, maka berlakulah zuhur. Jadi sebelum berlaku zuhur itu, sesi kecondongan matahari ke timur, semasa dia mendaki langit, tuan-tuan, sehinggalah tegak
di atas kepala. Selepas sisi tegak itu bermula sisi kecondongan ke barat. Jadi masa sesi tegak di atas kepala itu dipanggil rembang. Masanya tidak lama, lebih kurang dalam 5 ke 10 saat saja tuan-tuan. Jadi kita tidak dibenarkan untuk sembahyang, larangan bersembahyang pada masa itu. Dan yang ketiga, larangan yang berkait dengan waktu ini ialah semasa matahari mula untuk masuk ke ufuk barat, tuan-tuan, sehinggalah tenggelam seluruh matahari itu. Tidak dibenarkan untuk kita bersembahyang pada masa itu. Itu 3 waktu larangan yang dikaitkan dengan masa. Kemudian ada 2 lagi larangan yang dikaitkan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita yang tak semayang tu, tuan-tuan. Ada 2 lagi, 3 tadi, ada 2 lagi. Yang keempat, iaitu selepas kita sembahyang subuh. Jadi kita yang sembahyang subuh tu, selepas kita sembahyang subuh, kita tidak boleh untuk mendirikan sembahyang. Dilarang yang dikaitkan dengan perbuatan kita. Dan yang kelima, selepas orang nak sembahyang tu, tuan-tuan, selepas kita selesai sembahyang asar, selepas kita selesai sembahyang asar, terlarang untuk kita bersembahyang, tuan-tuan. Itu ada 5 waktu yang terlarang. Kemudian yang ketiga, apakah sembahyang yang terlarang itu? Adakah seluruh sembahyang dianggap forbidden bagi kita, terlarang bagi kita? Saudara-saudara, tidaklah semua sembahyang terlarang pada waktu yang tersenarai itu. Cuma terdapat beberapa klasifikasi sembahyang yang tidak dibenarkan, yang terlarang itu. Yang pertama ialah sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Mana-mana jenis sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Misalnya, sembahyang sunat mutlak. Apa makna sembahyang sunat mutlak? Sembahyang sunat semata-mata yang tidak dikaitkan dengan apa-apa perkara dan sebab. Jadi misalnya kita ambil sembahyang, kita nak buat amalan, duha kita dah buat dah, yang lain semua dah buat dah, kita bangun sembahyang 2 rakaat. Jadi sembahyang itu dipanggil sunat mutlak, tidak dikaitkan dengan apa-apa sebab, tidak dinamakan dengan apa-apa nama yang khusus. Yang itu tidak dibenarkan. Yang kedua, sembahyang yang tidak ada sebab ini juga ialah contohnya sembahyang tasbih, sembahyang sunat tasbih. Dia tidak ada sebab apa-apa, dia tidak ada nama yang dikaitkan dengan sebab, tidak dibenarkan. Jenis sembahyang sunat
yang tidak ada sebab. Kemudian yang terlarang juga ialah, kelompok kedua yang terlarang juga ialah sembahyang sunat yang sebab kepada sembahyang itu berlaku sesudah daripada kita sembahyang. Jadi kita sembahyang tu ada sebab, tapi sebab kepada sembahyang itu dia akan berlaku sesudah daripada kita sembahyang. Tuan-tuan, kita nak kena sembahyang, ada sebab dia, tapi sebab dia tu akan berlaku selepas daripada kita sembahyang. Macam mana tuan-tuan? Sembahyang yang sebab kepada sembahyang itu berlaku selepas daripada sembahyang. Misalnya kita kata sunat musafir. Okey, kita nak musafir, tuan-tuan. Jadi kita nak musafir, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Okey, 2 rakaat sembahyang kita tu, tuan-tuan, kita buat sebelum kita bermusafir. Jadi kita sembahyang musafir dulu, lepas sembahyang musafir barulah kita turun bermusafir. Jadi sebab kepada sembahyang itu berlaku sesudah daripada kita sembahyang. Kira sekarang ni katalah kita daripada section 20 ni, kita nak bermusafir. Kira sebagai contoh, nak musafir ke mana tuan-tuan? Kita kata nak musafir ke mana contoh? Bagan Datuk lah kira dah. Kira nak pergi ziarah TPM baru kita, Bagan Datuk, tuan-tuan. Jadi kita nak musafir, dia melepasi 2 marhalah. Jadi daripada section 20 ni, tuan-tuan, daripada rumah kita semayang 2 rakaat solat musafir. Lepas semayang tu barulah angkat beg, barulah masuk dalam kereta. Jadi sebab kepada musafir itu berlaku selepas semayang. Jadi sembahyang yang jenis macam tu tidak dibenarkan. Semayang dulu baru buat benda tu. Semayang sunat ihram, semayang dulu kemudian berihram. Itu tidak dibenarkan, kerana sebab kepada sembahyang itu akan berlaku sesudah daripada kita sembahyang, tuan-tuan. Yang ketiga, contoh sembahyang yang sebabnya datang kemudian tu, tuan-tuan, sembahyang untuk memohon petunjuk pemilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita panggil solat istikharah, tuan-tuan. Sebab apa kita sembahyang? Kerana hendak memohon petunjuk pemilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Misalnya kita nak berniaga, nak mula berniaga ni, tuan-tuan. Kira duit ada, nak mula berniaga, apa benda kita nak berniaga ni? Tu, tuan-tuan. Jadi kita sembahyang istikharah, sembahyang untuk memohon petunjuk pemilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi sembahyang dulu ke angkat tangan minta pilihan dulu? Mana dulu, tuan-tuan? Sembahyang dulu ke ataupun kita angkat tangan minta pemilihan? Mana dulu, tuan-tuan? Sembahyang dulu. Lepas sembahyang tu kita angkat tangan,
Karena Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Karena ya Allah, aku mohon, aku memilih dengan pilihan ilmumu. Jadi kita angkat tangan tu selepas kita sembahyang. Sembahyang kerana ingin memohon petunjuk pilihan daripada Allah. Tu tuan-tuan. Ya, sebab itu berlaku selepas sembahyang. Tidak dibenarkan sembahyang yang macam tu. Ya, ataupun macam kita nak posting tu, nak tukar tempat kerja. Kena 2 tempat, 3 tempat. Kita angkat tangan, minta Allah tunjuk manakah tempat mana yang baik untuk kita. Dan yang keempat, termasuk jenis sembahyang itu juga ialah sembahyang untuk memohon hajat, yang kita panggil solat hajat. Sembahyang untuk mengangkat tangan memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tuan-tuan, sama ada hajat kita ataupun hajat orang lain. Tu hajat kita sendiri, kita ada hajat, tuan-tuan. Jadi kita sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu kita angkat tangan minta hajat kita, ataupun hajat orang. Satu orang mari jumpa kita, dia tahu, contohnya macam Abang Haji Ramli kita ni, dia ni Tok Imam. Orang mari jumpa, Abang Haji, tolong sembahyang hajat saya. Hajat tu hajat orang, tuan-tuan. Orang tu minta kepada kita. Jadi kita sembahyang dulu, lepas sembahyang tu barulah kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi sebab kepada sembahyang itu datang sesudah daripada sembahyang, yang itu tidak dibenarkan. Jadi pertama, sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab khusus. Yang kedua, kelompok ataupun kategori sembahyang yang sebabnya berlaku sesudah daripada sembahyang, yang itu tidak dibenarkan. Adapun sembahyang yang ada sebab terdahulu daripada sembahyang, sebab dengan sembahyang tu sebab berlaku dulu, yang tu tidak terlarang, tuan-tuan. Sebab kepada sembahyang, sebab itu berlaku terlebih dahulu. Sebab apa kita sembahyang? Sebab kita dah buat dah benda tadi ni, yang tu sebab dia. Jadi sebab tu datang dulu, kemudian baru sembahyang. Macam mana contohnya, tuan-tuan? Sembahyang sunat wudu, tuan-tuan. Mana dulu? Ambil wudu dulu ke sembahyang dulu, tuan-tuan? Ambil wudu dulu. Jadi sebab kepada sembahyang itu ialah kita ambil wudu, dipanggil sunat wudu. Yang tu tak terlarang, tuan-tuan. Kita ambil wudu pukul 6 petang sesudah kita sembahyang asar. Habis sembahyang asar, kita duk borak-borak, batal sembahyang kita pergi ambil wudu. Lepas ambil wudu, sunat sembahyang. Jadi antara sembahyang dan sebab itu, sebab datang dahulu, itu tidak dilarang, tidak termasuk di dalam kategori sembahyang yang dilarang dalam waktu yang disenaraikan itu. Termasuk juga sembahyang sunat yang sebab datang dahulu ialah sembahyang sunat tahiyatul masjid, tuan-tuan. Masuk dalam masjid dulu ke sembahyang dulu, tuan-tuan? Masuk masjid dulu. Kita masuk masjid dulu. Masuk masjid, sunat kita sembahyang. Antara melaksanakan sembahyang dengan sebab kepada sembahyang. Sebab apa kena sembahyang? Sebab masuk masjid. Masuk dulu ke sembahyang dulu? Masuk dulu, yang tu tidak terlarang. Kita masuk ke dalam masjid,
matahari sedang bergelut untuk timbul, tuan-tuan. Subuh baru habis, matahari belum terlepas daripada tempat keluarnya. Kita masuk masjid, tidak ada masalah. Kerana sembahyang itu sembahyang yang sebabnya datang terlebih dahulu, tuan-tuan. Anak kita kahwin, sekarang ni musim kahwin. Contohnya kita kata, tuan-tuan, anak kita ni suruh kahwin tak mau kahwin, suruh kahwin tak mau kahwin. Allah, kita pun pening nak pasal budak ni, duit banyak, semua banyak, tak mau kahwin. Kita pun suruh kawan-kawan sembang, tengok, sembang dengan mak ni, pakcik pening kepala, tak mau kahwin. Pasal apa? Tu. Lepas kawan-kawan dia kata nak kahwin ni, tapi dengan syarat. Oh sudah, syarat pula dah. Dia kata, orang tu dia nak orang pilih sendiri, tuan-tuan. Ini contoh, tuan-tuan, contoh, tak ada apa, contoh, tak ada kena-mengena siapa-siapa, ni contoh saja. Kita pun tanya kawan, dia nak siapa? Orang dia nak tu pula, tuan-tuan, jenis orang berpangkat, bergelar pula tu. Siapa dia nak ni? Datuk Seri Azalina, contoh, tuan-tuan. Wah sudah, kita kata kena. Tu baguslah tu, kena. Jadi masa akad tu, tuan-tuan, dia ada sunat, kena. Sembahyang sunat nikah tu, tuan-tuan. Akad dulu ke sembahyang dulu, tuan-tuan? Akad dulu. Tu akad dulu. Lepas akad, kalau isteri pun masa tu boleh sembahyang lah. Dia orang mereka tu, kalau seorang boleh sembahyang, siliki-liki lah. Jadi sebab kepada sembahyang itu ialah perkahwinan ataupun pernikahan. Jadi nikah itu dahulu daripada sembahyang. Ya. Contoh kahwin ni yang lena-lena pun dia sedar jaga ni. Bagus berkat kahwin tu. Sebut kahwin tu, hak mengantuk jadi jaga tu. Ini bagus ni. Okey, jadi antara dua tu, tuan-tuan, dia berlaku sebab terlebih dahulu. Sebab, kemudian selepas sebab tu barulah sembahyang. Yang itu tidak terlarang, tuan-tuan. Yang kedua, termasuk juga sembahyang yang tidak terlarang, ialah sembahyang yang mempunyai sebab khusus yang dikaitkan dengan peristiwa. Misalnya kita kata, okey, peristiwa gerhana bulan, tuan-tuan, peristiwa gerhana matahari. Okey, gerhana matahari berlaku selepas daripada gerhana matahari berlaku pukul 6 petang, tuan-tuan. Kita dah sembahyang, Zuhur masuk pukul 1.30, habis pukul 4.30. Pukul 4.30 masuk asar, kita sembahyang asar. Pukul 6 gerhana matahari, kerana kita dah sembahyang asar. Jadi selepas sembahyang asar, okey, dia berkait dengan peristiwa khusus yang berlaku. Yang ini tidak terlarang, tuan-tuan. Misalnya kita kata, contoh lagi macam gerhana bulan berlaku hampir ke siang, pukul 6 masuk subuh, pukul 6.20 gerhana bulan, tuan-tuan. Jadi kita nak kena sembahyang gerhana selepas sembahyang subuh, tak apa. Yang tu tidak terlarang, tuan-tuan. Sembahyang yang dikaitkan dengan peristiwa khusus, tu, tuan-tuan, peristiwa yang berlaku khusus. Mana lagi, tuan-tuan? Sembahyang istisqa, minta hujan, dikaitkan dengan peristiwa khusus yang berlaku. Apa dia? Kemarau panjang, tanah merekah, tuan-tuan. Empangan timah tasuh negeri Datuk Seri Saidan Kasim tu pun kering, tuan-tuan. Sembahyang tak ada masalah, kerana dia dikaitkan dengan peristiwa khusus, iaitu kemarau. Walaupun minta doa tu selepas daripada sembahyang, tetapi dia dikaitkan sembahyang tu lebih didominasikan oleh peristiwa yang berlaku
sebelum, bukan oleh doa yang kita nak minta selepas pada tu. Itu dibenarkan tuan-tuan. Lagi tuan-tuan, yang keempat, sembahyang qada terhadap sunat-sunat yang tertinggal. Misalnya, kita datang untuk sembahyang subuh berjamaah tuan-tuan. Sebelum subuh ada sunat dia. Jadi kita datang al-muazzin sudah iqamahkan untuk sembahyang. Bila dah iqamah, kita tak boleh sembahyang dah. Kecuali ada jenis-jenis sembahyang, nanti satu hari kita bincang tuan-tuan. Jadi kita pun sembahyang subuh sama dengan imam. Kita tak sembahyang sunat. Selepas sembahyang subuh tu boleh kita bangun untuk nak sembahyang sunat subuh yang tercicir itu. Sembahyang asar, kita datang lewat ke masjid, sembahyang telah didirikan. Jadi kita masuk bergabung dengan jamaah yang sedang sembahyang sebelum sempat untuk kita mengerjakan sembahyang sunat. Selepas itu kita boleh melaksanakan sembahyang sunat kita tuan-tuan. Sembahyang malam kita, sembahyang tarawih kita ke apa benda ke, tertinggal tuan-tuan. Lepas subuh dah barulah kita teringat yang tu tidak ada masalah tuan-tuan, kita boleh mengqadhakannya. Dan yang kelima tuan-tuan, sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Keenam, yang tunai ataupun yang qadha, sembahyang fardu kita. Sebagai contoh, kita tertidur ataupun seumpamanya, matahari dah masuk sedikit dah, barulah kita terjaga. Jadi kita sembahyang tu matahari dah berayun nak masuk ke tempat tenggelamnya. Yang tu tidak terlarang tuan-tuan. Tu. Sembahyang subuh, kita bangun, matahari dah menampakkan wajahnya dah. Jadi kita tak perlulah nak tunggu matahari naik dulu tuan-tuan. Tidak terlarang sembahyang fardu kita. Termasuk juga lah sembahyang fardu yang kita qadha. Zaman muda-muda tuan-tuan, sekarang ni betul lah kita tok siap masjid, duduk di masjid 24 jam. Sekarang ni betul lah kita muazzin, tukang bang, 5 waktu kita azan. Sekarang ni betul lah kita tuan imam, sentiasa sembahyang di depan. Zaman muda kita tuan-tuan, sembahyang pun tidak, apa tidak. Jadi apabila datang insaf untuk sembahyang, kita qadha. Qadha tu tuan-tuan tidak ada ikatan larangan masa. Qadha lah. Sebelum subuh qadha, lepas subuh qadha, sebelum zuhur qadha, lepas zuhur qadha, sebelum asar qadha, lepas asar qadha. Tidak terikat dengan larangan tersebut. Dibolehkan tuan-tuan. Yang keempat tuan-tuan, adakah larangan ini berlaku di semua tempat tuan-tuan? Larangan ini tidak berlaku di semua tempat. Dia hanya berlaku di daerah luar tanah haram Makkah sahaja. Katalah kita pergi umrah tuan-tuan, kita pergi umrah, okey, dia tak ada nak sembahyang sunat lepas subuh ke, nak sembahyang masa mana ke, tidak ada larangan. Larangan itu berlaku di luar garis tanah haram Makkah sahaja tuan-tuan. Di Mekah tak ada. Kita hadir ke Mekah sembahyang subuh, lepas subuh tu misalnya nak mengambil fadilat sembahyang di Masjidil Haram, sekali kita sembahyang digandakan ratus ribu kali ganda tuan-tuan. Jadi sembahyang kita, sembahyang lepas subuh, sampai masuk waktu Isra', sembahyang Isra', sampai masuk afdal duha, sembahyang duha, sampai ke zuhur, habis sembahyang zuhur, sembahyang sunat, sampai ke asar, lepas asar sembahyang tu tuan-tuan, sampai masuk tu maghrib, tidak ada
masalah. Larangan itu tidak berlaku di dalam kawasan tanah haram Makkah, tuan-tuan. Dan yang kelima, tuan-tuan, selain pengecualian tanah haram, yang kelimanya pengecualian hari Jumaat terhadap larangan semasa rembang tidak berlaku juga, tuan-tuan. Hari Jumaat misalnya kita hadir untuk sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Kena tu. Kita hadir untuk sembahyang Jumaat, masuk masjid, sembahyang sunat di masjid, kemudian kita sembahyang, tuan-tuan, memperbanyakkan sembahyang kita. Ikutlah nak sembahyang apa pun. Boleh kita buat hari Jumaat tu, kita nak pilih ibadah apa kita nak buat. Datang awal ke masjid, nak baca Quran, baca Quran, tuan-tuan. Datang awal ke masjid, nak pilih selawat, selawat. Kita datang awal ke masjid, nak pilih berzikir, zikir, tuan-tuan. Datang awal ke masjid, nak memilih sembahyang sunat, sembahyang sunat, tuan-tuan. Sampailah muadzin melaungkan azannya, kita pun berhenti, tuan-tuan. Tidak terlibat waktu terlarang rembang pada hari Jumaat, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, kalau kita melihat kepada waktu terlarang sembahyang itu, itulah, tuan-tuan, ada 5 perkara besar yang berkait langsung dengan perincian larang masa-masa terlarang untuk kita mengerjakan sembahyang itu, tuan-tuan. Kita berhenti situ dulu. Kita buka kepada persoalan, tuan-tuan. Walaupun asas perbincangan kita ialah waktu-waktu terlarang untuk mendirikan sembahyang, tetapi sesi soal jawab ini kita buka, tak kiralah apa-apa juga soalan, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya, tuan-tuan. Silakan, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa soalan itu kita buka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Okey, cantik soalan. Sedikit penjelasan tentang sunat mutlak, tuan-tuan. Yang berkait dengan waktu yang terlarang tu. Okey, sunat mutlak ni, mutlak tu maksudnya di asal bahasa Arab tu mutlak tu. Mutlak tu nama terbitan daripada perkataan asal kata kerja dia atlaqo. Atlaqo maksudnya telah melepaskan daripada sebarang ikatan. Atlaqo tu. Jadi mutlak nama terbitan kepada atlaqo tu yang maksud tanpa sebarang ikatan ataupun tanpa sebarang syarat. Jadi mana semayang tu semayang yang tidak dikaitkan dengan apa-apa. Tak dikaitkan dengan peristiwa, tidak dikaitkan dengan masa dan seumpamanya. Tu. Kita tahu macam duha dikaitkan dengan masa. Macam gerhana dikaitkan dengan peristiwa. Macam sembahyang kita kata ni, hajat dikaitkan dengan permohonan kita. Ni tak ada. Dia sembahyang untuk betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah daripada duduk saja nak sembahyang. Itu dipanggil sunat mutlak. Jadi sunat mutlak itu dia ada waktu terlarang. Dia terlibat dalam 5 waktu yang disebutkan tadi. Misalnya selepas subuh kita nak bangun sembahyang sunat yang tidak dikait dengan apa-apa, saja sunat, sembahyang sunat saja, bukan kita kata qada, bukan qada sunat yang tertinggal, sembahyang yang tak kait dengan apa-apa, yang tidak dibenarkan, tidak diizinkan. Sembahyang yang tidak dikaitkan dengan apa-apa peristiwa dan apa-apa masa, dan tidak dinamakan dengan apa-apa nama khusus. Macam juga sembahyang sunat tasbih,
Sunat tasbih kita kata, kalau kita buat siang 4 rakaat 1 salam, malam 2 salam untuk 4 rakaat. Kerana semayang tu tidak dikaitkan dengan apa-apa, kerana dipanggil sunat tasbih sebagai tasbih yang ditambah di dalam semayang itu. Semayang itu juga termasuk dalam waktu yang terlarang, kerana dia termasuk sunat yang tidak dikaitkan dengan apa-apa. Jadi sunat, semayang sunat tak ada kaitan apa-apa. Kerana kalau kaitan dengan sembahyang dipanggil rawatib, kaitan dengan waktu ada dipanggil awabin, ada dipanggil duha. Kerana tu ni tak ada apa-apa misalnya kita kata. Maka sembahyang itulah yang tidak dibenarkan. Okey, cantik soalan tu. Okey tuan-tuan, ada apa? Siapa yang ada apa-apa lagi kita? Ya. 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 Okey, cantik soalannya. Okey, kita tertinggal sunat subuh. Sunat subuh ni tuan-tuan, pahalanya besar. Kerana 2 rakaat yang ringan, rakaataini khafifataini, semayang 2 rakaat yang ringan tetapi pahala dia besar, kerana lebih daripada dunia dan seisinya, tuan-tuan. Tu kita terlepas waktu subuh. Bila kita nak qada tu tuan-tuan? Kerana adakah selepas sembahyang fardu ataupun selepas bermula boleh kita sembahyang duha ataupun macam mana? Kerana jadi sembahyang sunat subuh tu sepatut dibuat sebelum subuh. Tak sempat. Jadi tak sempat, kita datang orang dah sembahyang dah misalnya. Dapat macam mana tuan-tuan? Tak apa, boleh sembahyang selepas subuh walaupun belum masuk waktu zuhar. Tetapi ada juga sebahagian ulama meletakkan bahawa biar tunggu dulu, biar selepas boleh kita sembahyang Isra' dah naik dah Isra' tu, barulah kita boleh sembahyang. Tidak ada masalah lah, tapi kerana dia termasuk dalam sembahyang yang mempunyai sebab terlebih dahulu. Kerana apa? Sebab dia sebab tertinggal, jadi kita nak qada tu, jadi boleh kita buat selepas pada subuh. Sama juga sembahyang sunat asar yang kita tak sempat tu, kerana boleh kita buat selepas daripada waktu asar. Tak perlu kita nak tunggu sehingga masuk maghrib, selepas sembahyang maghrib kita sembahyang, tidak perlu. Kerana sembahyang itu ada sebab yang khusus. Sebab apa? Sebab kita tertinggal sebelum subuh tu, jadi boleh untuk sembahyang. Cantik soalan tu. Ya tuan-tuan, ada apa kita? Ya. Okey, cantik soalannya. Gini. Adakah wuduk kita batal kalau kita bersalam dengan isteri itu selepas sembahyang? Okey. Selepas kita agak kiri dah. Jadi adakah wuduk kita batal selepas akad nikah tu? Kerana kita nak sembahyang nanti kan. Tu tuan-tuan. Batal ke tak batal? Kerana kita katalah misalnya sahabat kita ni boleh buat contoh kahwin, boleh isteri tak ada masalah. Kerana tu. Okey tuan-tuan, sahabat kita ni misalnya dia kahwin. Tu. Dia lepas kahwin, akad tu bersalam dengan isteri. Batal ke tak? Sebab lagi nak sembahyang sunat tu, nak sembahyang sunat nikah tu. Kira batal ataupun tidak? Ataupun terkena dalam masyarakat kita ada satu peristiwa yang kita buat selepas daripada akad tu tuan-tuan, kita panggil upacara apa? Batal wuduk kan? Ya. Kan? Kira upacara batal wuduk. Ni dah kahwin ke belum? Belum belum. Kira nak kahwin cakap dengan ni ayah Haji Amdi ke apa? Okey. Okey. Jadi batal ke tidak? Kerana
Ni dalam masyarakat kita dipanggil upacara membatalkan sembahyang. Okey tuan-tuan. Sebenarnya tak panggil macam tu pun tak apa tu. Dipanggil macam tu dia ada masalah sikit. Kan? Masalah apa? Budak-budak ni kadang-kadang akad, lepas akad dia bersalam, dia cium dahi isteri dia, kemudian nak semayang tak boleh. Tu tuan-tuan. Kan? Nampak macam mana tuan-tuan? Yang isteri pula takkan nak pergi ambil semayang pula. Sehari marah dia tu andam pula tuan-tuan. Kan? Boleh ke tak nak bersalam tu? Boleh, dengan dua approach, dengan dua technical pelaksanaannya tuan-tuan. Yang pertama, okey, yang tak bising kampung. Ni. Yang tak bising kampung, tuan-tuan ni orang Pekan lain sikit. Dia open minded. Ni ingat esok kalau ni anak muda kita dua orang ni. Kahwin orang kampung, soalnya kadang-kadang orang kampung dia tak open. Katalah Ulu Tembeling, pergi Ulu Tembeling, sangkut sana. Tak kahwin orang Ulu Tembeling. Okey, akad tu tuan-tuan, yang lepas akad, kita tahu, kalau kita bersalam dengan kita tak jaga tu, jadi masyarakat akan menilai wuduk sudah batal. Kemudian bangkit semayang pula, sudah kita kata, jadi bising. Mula-mula satu kampung, lepas tu dia melarat, mungkin satu negara tu tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat? Lapik-lapik. Perempuan tu lapik tangan dia, salamlah dengan suami dia tu. Okay. Suami dia kalau nak kucuk pun kucuk kepala yang bertudung tu tuan-tuan. Lepas tu semayang. Lepas semayang tu bersalam lain. Satu. Yang kedua, kalau kita kata tu tuan-tuan, di Shah Alam ke, di Damansara ke, di PJ ke, bersalam tak apa. Sudah akad, bersalam suami isteri, suami dia cium dahi isteri itu, kemudian bangkit semayang, boleh. Kerana masalah bersentuhan suami isteri itu, pertama dia tidak berdosa, yang kedua soal batal ataupun tidak wudu itu khilaf di kalangan ulama. Jadi boleh pakai pandangan mana yang kita pakai. Misalnya kita pakai pandangan tak batal, salam, kemudian bangun semayang sunat. Belah Pekan ni dia tak bising. Tuk-tuk guru ramai, mari besok boleh tanya terus. Kalau kampung jangan dia bising tuan-tuan. Jadi nak pilih ikut, nak pilih batal, lapik. Nak pilih tak batal, tak payah lapik. Tapi kalau belah kampung, kena jagalah. Dia sentuhan suami isteri tu. Macam kita ada Abang Ramli, dia semayang di rumah dengan Kak Ji. Pas semayang, dia pakai batal, nak bersalam, isteri Abang Ji nak bersalam, tak boleh, lapik. Semayang Zuhur, semayang Asar pula dia pegang tak batal. Pas semayang Asar pula, salam, boleh pula. Dia khilaf. Khilaf tu boleh pakai dua-dua. Cuma pelaksanaannya kena tengok kedudukannya. Jangan asalkan benda tu betul tetapi jadi bising, susah juga tuan-tuan. Sebenarnya dalam kes bersentuhan suami isteri itu, kerana dia dalam keadaan yang khilaf. Sebagian ulama meletakkan batal, sebagian ulama meletakkan tidak batal. Nak pakai mana? Ulang. Nak pakai yang mana? Boleh belaka. Cantik soalan tu. Last soalan tuan-tuan. Ya. 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 Waktu rembang, okey, cantik-cantik. Kerana Zuhur 1.16. Waktu rembang ni lebih kurang dalam 5 saat 10 saat ya. Kerana matahari naik. Kerana matahari naik di sebelah timur. Dia naik tu. Dia bergerak. Kerana yang sebenarnya bukan matahari bergerak tuan-tuan. Dia matahari bergerak ni macam kisah kita naik bas zaman budak-budak dulu tuan-tuan. Ni budak-budak ni kan tak tahu naik bas. Tuan-tuan ingat tak kita naik bas zaman budak-budak tu, dia stesen bas tu. Bila kita naik bas kita, duduk atas bas kita ni, bas sebelah berjalan, kita perasan bas kita yang berjalan tuan-tuan. Tu
Saya zaman kecil-kecil mau terbalik tuan-tuan. Aku tengok bas sebelah berjalan, takut bas kita berjalan. Peganglah cushion tu takut jatuh. Berapa bas sebelah yang berjalan. Tuan-tuan. Samalah kisah matahari bergerak tuan-tuan. Okey, matahari dia tidak bergerak. Dia hanya berpusing di tempat di paksi dia. Adapun bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Satu pusingan lengkap melibatkan 365 hari, tuan-tuan. Atau satu pusingan lengkap. Dan bumi sambil dia bergerak mengelilingi matahari, dia juga berpusing di atas paksinya, tuan-tuan. Satu pusingan lengkap melibatkan 24 jam, tuan-tuan. Tu bumi bergerak mengelilingi matahari. Matahari tidak bergerak, tetapi berputar di atas paksinya. Bumi dua berputar yang membawa kepada peristiwa ataupun fenomena siang malam, dan pergerakan itu membawa kepada fenomena musim, 4 musim di dalam kehidupan dunia, tuan-tuan. Musim sejuk, habis musim sejuk, musim bunga, habis musim bunga, musim panas, habis musim panas, musim luruh, habis musim luruh, musim sejuk kembali, tuan-tuan. Jadi pergerakan bumi mengelilingi matahari itu menghasilkan 4 musim. Kemudian bulan pula mengelilingi bumi, tuan-tuan. Pergerakan bulan mengelilingi matahari pula, tuan-tuan, yang mengelilingi bumi pula menghasilkan satu graviti yang lain yang membawa kepada peristiwa pasang surut lautan, tuan-tuan. Jadi matahari naik, dia naik tu, dia bergerak daripada timur tu, naik, tuan-tuan, dia tak berhenti. Dia naik sampai tegak tu, dia tak berhenti, dia terus. Masa tegak tu, masa tu dipanggil rembang. Cuma rembang kita Melayu ni start pukul 12 tengah hari. Tu rembang Melayu, tuan-tuan. Maji, rembang Melayu start pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari tu, zaman kita budak-budak nak pergi mandi sungai, orang tua-tua tak bagi. Hai, jangan pergi, ni rembang-rembang ni. Tu 12 tengah hari. Jadi kita pakai rembang tu juga, tuan-tuan. Tu yang orang-orang yang bekerja tu tak boleh nak sembahyang sunat duha tu. Sebab apa, tuan-tuan? Dia kerja pukul 8 sampai pukul 4 suku dulu. Tu 7.45 sampai 4 suku dulu. Sekarang ni pukul 8 sampai pukul 5, tuan-tuan. Okey. Waktu makan pukul apa? Ya? Satu. Tu, tuan-tuan. Waktu makan pukul 1 sampai pukul 2. Jadi dia nak berhenti semayang duha tak boleh, sebab masa kerja, curi masa kerja pula. Tu, tuan-tuan. Kita dah berjanji dengan orang, berjanji dengan majikan, berjanji dengan toki kita, berjanji dengan kerajaan, nak berkhidmat, tuan-tuan. Tiba-tiba kita pergi berhenti. Cuma orang lelaki-lelaki berhenti isap rokok tak apa, nak jamban. Ini satu masalah juga, tuan-tuan. Okey. Kadang-kadang kita berhenti, tuan-tuan. Kita berhenti, panjang masa berhenti kita tu, kita masih terikat dengan janji kita. Jadi kita tak semayang duha, kerana pun nak berhenti tak boleh. Sebenarnya tidak ada masalah. Pukul 1 masuk, pukul 1 sekarang ni 1.18 masuk Zuhur. Pukul 1 boleh semayang duha lagi, tuan-tuan. Tu 8 rakaat semayang duha tu, dia kata hampir boleh diselesaikan 8 rakaat tu, tuan-tuan. Kalau kita nak juga waktu tu, masa waktu rehat minum air tu, bolehlah kita semayang. Cuma ada satu kilang di Malaysia kita dulu. Kilang ni kepunyaan Cina, kepunyaan Jepun. Dia buat tempat sembahyang dalam kilang dia. Tapi budak-budak kita, tuan-tuan, dia masuk sembahyang duha 2 rakaat, dia bersembang, kemudian dia tidur sekejap. Tu dalam surau tu. Jadi setengah jam, macam-macam lah, tuan-tuan. Akhir sekali Jepun tu buka surau tu, terbuka
tak dibenarkan. Kita kacau pula tak ada surau tuan. Ada surau, kita sembahyang, kita tidur tu. Kadang-kadang yang ni tak kena tuan. Ya, jadi sebenarnya boleh kita nak sembahyang dalam celah-celah tu. Tu. Kerana sebab duha tu dia akan habis sejurus sebelum masuk waktu zuhur. Pukul 12 ada, 12.30 ada, 12.45 ada, pukul 1 ada, pukul 1.18 tak ada lah. Pukul 1.17 ada lagi. Pukul 1.17 40 saat. Habis lah kita kata. You know? Sebab satu tu tuan-tuan, sudah bermula rembang. Yang tu tak boleh. Okey tuan-tuan. Maknanya rembang ni bukan dalam setengah jam waktu subuh berapa? Tak ada. Yang kata matahari tu tak ada kepala. Matahari sekejap je. You know? Kita ambil nak latihan selain daripada kita boleh buat kiraan, ambil benda letak di tengah-tengah. Tengok daripada sebelah kita kata sebelah barat berbayang tu, sehinggalah kita kata habis bayang di sebelah barat, masa tu rembang. Keluar bayang di sebelah timur, itu menunjukkan sudah masuk waktu zuhur. Sekejap sangat. Tu. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, pondok pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi Batu Kurau kita, tuan-tuan, maka di belakang tu sahabat-sahabat kita letak kotak tu, tuan-tuan letaklah apa-apa yang tuan-tuan rasa hendak letakkan. InsyaAllah kita akan mengguna seluruh sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian kita, tuan-tuan. Sekali itulah pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal liwajhika wa 'azim sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.